Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgunan. Kembali lagi. Pada kali ini kita akan tengok pelajaran matematik tambahan SPM terbitan kedua. Jom. Pada kali ini kita akan tengok pelajaran matematik tambahan SPM perbezaan peringkat yang kedua. Cikgu harapkan para pelajar telah dapat menguasai pelajaran perbezaan daripada peringkat awal. Ini adalah merupakan video yang terakhir untuk pelajaran perbezaan. Dalam perbezaan sebelum ini kita telah melihat bahawa suatu fungsi y kita boleh nyatakan dalam sebutan f, y sama dengan fx. Dan apabila kita terbitkan ataupun kita bezakan fungsi y terhadap x, kita tulis dia sebagai dy per dengan dx yang kadangkala ditulis sebagai f prime x. Bermaksud kita menerbitkan fungsi x. Jadi kita lakukan pembezaan terhadap fungsi x. Sekiranya kita lakukan pembezaan terhadap fungsi terbitan x ini ataupun dy per dengan dx ini, kita tulis dia sebagai d kuasa 2y per dx kuasa 2. So, apa yang kita lakukan sebenarnya, kita bezakan fungsi terbitan x tadi terhadap x sekali lagi. Dan ini juga ditulis sebagai f double prime x. Ini bermaksud kita melakukan pembezaan terhadap fungsi fx tadi sebanyak 2 kali. Jadi dalam melakukan fungsi terbitan kedua ini, apa yang kita lakukan adalah kita bezakan fungsi x dan seterusnya kita bezakan fungsi terbitan tadi sekali lagi. Apakah kegunaan fungsi terbitan kedua ini? Dalam pelajaran ini, kita gunakan terbitan kedua ini untuk mengenal pasti sama ada suatu titik lekuk balas itu merupakan titik maksimum ataupun titik minimum. Sekiranya kita telah mengenal pasti suatu titik lekuk balas adalah apabila dy per dengan dx sama dengan kosong. Dia hanya memberikan kita maklumat sama ada titik itu merupakan titik maksimum ataupun titik minimum. Titik maksimum maksudnya titik itu berada di atas, sementara titik minimum, titik itu berada di sebelah bawah. Untuk kita menentukan sama ada titik itu berada di puncak ataupun di lembah, di sebelah paling bawah, kita boleh menggunakan pembezaan kedua ini ataupun terbitan kedua untuk menentukannya. Sekiranya d kuasa 2y per dx kuasa 2 nilainya adalah positif, maka titik itu adalah merupakan titik minimum. Sementara sekiranya d kuasa 2y per dx kuasa 2 itu bernilai negatif, maka titik itu adalah titik maksimum. Ini adalah merupakan suatu kaedah alternatif selain daripada kita menguji nilai keturunan sebelum dan selepas titik lekuk balas. Sekarang perhatikan contoh yang cikgu berikan di sini. Dapatkan terbitan kedua d kuasa 2y per dx kuasa 2 ataupun f double prime x bagi fungsi y sama dengan 3x tolak 4 dalam kurungan kuasa 3. Mari kita jawab soalan ini sama-sama. Dan kita bermula dengan fungsi y sama dengan 3x tolak 4 kuasa 3. Perhatikan bahawa kita boleh mengandaikan bahawa 3x tolak 4 ini sebagai u. So kita boleh tuliskan dia sebagai y sama dengan u kuasa 3. Ini adalah y dalam sebutan u. Jadi kita boleh dapatkan dy per dengan du. Kita bezakan u kuasa 3, kita akan dapat 3u kuasa 2. Perhatikan di sini bahawa andaian kita u adalah sama dengan 3x tolak 4. Kita boleh
bezakan U terhadap X, du per dengan dx adalah sama dengan, kita bezakan 3x, kita akan dapat 3. Dan kita gunakan kaedah gubahan untuk mendapatkan dy per dengan dx, dia adalah sama dengan dy per dengan du darabkan dengan du per dengan dx. Dy per dengan du adalah 3u kuasa 2, sementara du per dengan dx adalah 3. Maka dia adalah 9u kuasa 2. Kita gantikan u, dia adalah 9, 3x tolak 4 kuasa 2. So ini adalah merupakan dy per dengan dx. Baiklah, sekarang kita dah dapat dy per dengan dx sama dengan 9 darab dengan 3x tolak 4 kuasa 2. Kita perlu lakukan pembezaan sekali lagi. Untuk nak mengelakkan daripada kekeliruan, kita tukarkan dy per dengan dx ini sebagai P. Katakan P sama dengan 9 darab dengan 3x tolak 4 kuasa 2. Jadi fungsi ini yang perlu kita bezakan sekali lagi. Bila kita tukarkan ini sebagai U, kita boleh bezakan P terhadap U, kita akan dapat 18U. Dan perhatikan di sini U adalah 3x tolak 4, maka du per dengan dx akan sama dengan 3. Jadi untuk membezakan dy per dengan dx, kita perlu bezakan P terhadap x. dp per dengan dx adalah sama dengan dp per dengan du darabkan dengan du per dengan dx. Perhatikan di sini kita menggunakan rumus gubahan. Jadi dp per dengan du adalah 18u, sementara du per dengan dx adalah 3. Jadi dp per dengan dx adalah 18u darabkan dengan 3, iaitu 54u. Dia sama dengan 54 darabkan dengan 3x tolak 4. Kita gantikan u. Dan hasilnya kita akan dapat 162x tolak 216. Dan ingat, dp per dengan dx sini sebenarnya adalah d kuasa 2y per dx kuasa 2. So, ini adalah hasil pembezaan peringkat yang kedua. Perhatikan soalan yang kedua. Cari titik lekuk balas bagi lengkung berikut. Seterusnya tentukan sama ada titik berkenaan adalah titik maksimum atau minimum. Dan lengkungnya adalah y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 6mx tambah 5. Ini adalah merupakan fungsi kuadratik. Maka dia akan ada satu titik lekuk balas sama ada titik maksimum ataupun minimum. Jadi dalam soalan ini kita perlu mencari apakah dia titik itu dan seterusnya menentukan sama ada titik itu merupakan titik maksimum ataupun titik minimum. So kita ada y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 6x tambah 5. Perhatikan kalau kita bezakan dy per dengan dx akan sama dengan 6x tambahkan dengan 6. Dan titik lekuk balas ataupun titik maksimum ataupun minimum yang kita tahu adalah dy per dengan dx nya akan sama dengan 0. Jadi 6x tambah 6 yang sama dengan 0, kita selesaikan. 6x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 1. Bila kita dah dapat nilai x, kita boleh dapatkan nilai y. Y adalah 3. Negatif 1 kuasa 2 tambah 6 darab negatif 1 tambahkan dengan 5. Kita akan dapat 3 tolak 6 tambah 5, iaitu 8 tolak 6, iaitu 2. So nilai x dan nilai y ini sebenarnya mewakili koordinat. Jadi titik lekuk balasnya adalah koordinat negatif 1, 2. Seterusnya kita perlu tahu ataupun kita perlu tentukan sama ada titik ini merupakan titik maksimum ataupun minimum. Jadi kita dapatkan di kuasa 2y per dengan dx kuasa 2. Bezakan 6x tambah 6, kita akan dapat 6, bermaksud nilainya positif. Bila nilainya positif, itu memberikan kita petunjuk bahawa titik itu merupakan titik
minimum. Jadi kita boleh katakan bahawa koordinat negatif 1, 2 adalah merupakan titik minimum. Cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk notifikasi bagi video yang baru cikgu uploadkan. Hingga jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.